Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, ikhwan, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Kita menyambung bacaan At-Tibyan. At-Tibyanu fi adabi hamalatil Quran oleh Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi qaddasallahu ruhahu. Kita pada muka surat 124. Ambil kalau ikut kita punya tajuk kecil tu, kira kita sampai pada yang ke-30. Betul ya? Kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi ila darain, faslun fi qira'atil Qur'an yuridu biha al-kalam. Iaitu Al-Imam Nawawi menyatakan bahawa faslun, ini satu fasal, fi qiraatil Quran, dipakai dengan terjemahan melafazkan ayat Quran dengan maksud berbicara. Dia baca Quran tetapi yuridu biha, dia bermaksudkan dengan bacaan itu adalah untuk bercakap dengan orang, nak balas cakap orang. Kebetulan dia baca Quran. Biasa ni tabiat Arab lah. Mai pada ayat tu ada kena, ayat tu macam masuk dengan soalan orang duk cakap keliling dia tu, maka dia baca ayat tu tapi tujuan dia nak respon cakap kat dia tu. Dia nak balas. Mungkin dia tu faham, dia tu pun Arab kan. Mungkin katalah dia guru Quran ke, ada pelajar baru masuk, dia duduk baca, tiba-tiba dia sampai dekat Iqra. Dia pun a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu Quran, tapi dia maksud suruh dia tu baca. Maka membaca Al-Quran tapi yuridu biha, niat dia nak cakap dengan kawan tu, berkomunikasi. Zakara ibn Abi Dawud fi hadha ikhtilafan. Ibnu Abi Dawud menyebut beberapa pendapat. Di sini ada khilaf di kalangan para fuqaha. Faruwiya an Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala annahu kana yakrahu an yata'awwal al-Qur'ana bi syai'in ya'ridu min amri dunya. Ini perkataannya menarik. Diriwayatkan daripada Ibrahim An-Nakhai, yang ini seorang yang lebih senior daripada Imam Abu Hanifah, seorang yang sangat senior. Banyak orang mengambil fatwa daripada Ibrahim An-Nakhai. Bahkan Abu Hanifah dikatakan memberi pandangan-pandangan yang berani daripada, kita kata, ruh Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala. Apa makna rahimahullahu ta'ala?
semoga Allah merahmati. Rahimahullahu ta'ala. Rahimahullah. Hu tu dia. Rahimahullah. Rahimahullah. Rahimahu Allah. Jadi Allah, semoga Allah merahmati dia. Ataupun kita boleh kata Allah, kita boleh kata kalau rahimahullah tu perkataan yang biasa kita dengar, atau kita nak pakai perkataan yang jarang kita dengar, kita boleh pakai juga qaddasallahu ruhahu. Qaddasallahu ruhahu. Maksud dia sama tapi perkataan dia beda. Qaddasallahu ruhahu, Allah mensucikan roh dia. Maksudnya Allah guguk roh dia daripada bebanan dosa. Berarti dia mendapat rahmat Allah lah, mendapat keampunan Allah. Rahmatullah alaih pun boleh, rahimahullah pun boleh, rahmatullah alaih pun boleh, Allahumma arhamhu pun boleh. Asalkan makna-makna membawa kepada makna doa. Allah yarham, almarhum, atau perempuan panggil apa? Apa? Marhamah, almarhumah. Ini semua kalam-kalam yang tak tahu hasil usul yang ikut mana. Tak tahu hasil usul yang ikut mana, tak tahu. Jadi eloklah kita tu pakai. Kita pakai macam ni. Rahimahullahu ta'ala. Qaddasallahu ruhahu, atau Allahumma aghfir lahu warhamhu. Jelas makna dia. Ni apa? Allah marhumah. Kalau perempuan kan, Allah marhumah. Allah marhumah ni nak kena tanya dia lah, nak bubuh makna kot mana. Allah marhumah. Allah marhumah. Tak dapat nak dipahamkan apakah maksud kalimah itu. Jadi biar pilih dia pakai, kita tu pakai. Kita pakai macam ni. Allah yarham. Kalau nak bermaksud, bolehlah kita heret makna yarham. Yarham dengan makna rahman. Allah yarham, Allah rahmat. Allah yarham. Dia ni pun cerdik lah juga. Bila dia kata Allah yarham, dia tak pakai ganti nama. Dia tak kata Allah yarhamhu. Dia kata Allah yarham tu dia buah nama. Nama kawan tu kan Allah yarham. Ya Allah yarham. Kau yarham. Kau kesianlah kat dia. Macam satu petuturan, Allah yarham. Jadi lebih baik kita baca rahimahullahu ta'ala, Allahumma arhamhu, rahmatullah alaih. Rahmat Allah ke atas dia. Kalau perempuan kita tukar jadi ha lah. Rahimahullah. Rahimahullah. Rahmatullah alaiha. Rahmatullahi alaiha. Qaddasallahu ruhaha. Kalau laki-laki ruhahu. Kalau perempuan ruhaha. Ruhaha. Maksud apa? Satu ha tidur, satu ha pedas kan? Ruhaha. Jadi qaddasallahu ruhaha. Tapi sebenarnya ikhwan tu sahabat ke orang lah. Tak apa, pelan-pelan dia tak dengar. Ini kita punya community sajalah. Based on kita adik-beradik lah. Kat orang saya tak abang adik-beradik. Hadis menyebut doa daripada hadis Imam Muslim, daripada siapa? Sahabat yang dia semayang mayat dengan Nabi. Dia dengar Nabi baca doa. Masa tu siapa mati? Sahabat yang tak kahwin ni. Sahabat yang tak kahwin.
Ini laki-laki. Osman bin Maz'un. Osman bin Maz'un. Osman bin Maz'un. Osman bin Maz'un mati. Dalam riwayat Muslim, Nabi semayanglah mayat dia. Nabi sayang kat dia. Masa Nabi baca doa, Nabi semayang mayat dia, Nabi kata dalam doa semayang dia, sampai saf yang kedua satu dengar, baris saf yang belakang dengar, Nabi kata Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu riwayat sampai habislah dalam riwayat Muslim. Ulama-ulama kita kata semua doa-doa orang mati ni Nabi pakai hu. Nabi tak pakai ha, dia pakai hu. Kita boleh pakai hu, boleh pakai untuk laki-laki, dan hu boleh pakai untuk perempuan. Cumanya bila keluar dalam bentuk perbincangan para fuqaha kata eloklah kita susun dalam bentuk dhamir dia, ganti nama dia. Kalau laki-laki kita pakai hu, kalau perempuan kita pakai ha. Sebab Quran sendiri kalam Allah, ketika Quran bercakap tentang wanita macam dekat Maryam, Quran pakai ki. Kat laki-laki Quran pakai ka. Jadi Quran pun menunjukkan isyarat betapa bahasa itu dimuliakan. Jadi mereka kata eloklah kita pakai Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir laha. Tapi based on doa, tidak ada kesalahan. Mayat laki-laki kita kata Allahumma ghafir lahu, mayat perempuan kita kata Allahumma ghafir lahu, pun tidak ada salah. Doa tu sampai insya-Allah. Pasal satu kita baca doa, kedua kita ada niat menyampaikan, sampai insya-Allah. Jadi tak ada lah bila tukar malaikat nak jadi kalang kabut, ni mayat laki-laki dia pergi baca ha, mayat perempuan dia pergi baca hu. Oh, macam mana nak buat ni? Malaikat tak buat lah kerja lagu tu. Kita yang buat kerja lagu tu. Malaikat tak kalut macam kita. Kita kalut. Tapi jangan habaq kat orang lah baca dia ni. Kita hal kita lah. Orang dengar, orang timaki lah kita. Tengok hu dengar ha pun dia pun kata sama dah. Tidak. Baik. Kata Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala, dimakruhkan jika Al-Quran ditakwilkan dengan sesuatu yang merupakan permasalahan dunia. Ibrahim An-Nakhai, kita kata dalam banyak-banyak imam mazhab yang empat ni, dia paling senior. Dia duduk di atas. Semua imam empat mazhab duduk di bawah. Dari segi zaman lah. Dari segi zaman dia paling senior, dia dekat dengan sahabat. Dia Imam Nawawi ambil pakai perkataan dia. Dia kata apa? Dia kata kalau kita baca Quran, kita ada niat mengalihkan dia makna lain. Dia kata yakrahu, ini satu benda yang aku cukup tak suka. Sebab aku tak melihat sahabat Nabi buat demikian. Aku tak suka, dia kata. Imam Nawawi ambil perkataan ni, dia letak di bawah tajuk. Dia ambil perkataan Ibrahim An-Nakhai ni, dia letak di bawah tajuk. Sebelum tu dia kata apa? Dia kata pada sini ada khilaf. Dia nak kata masalah ni bukan masalah yang didapat satu keputusan. Tapi dia kata Ibrahim An-Nakhai tak suka. Kenapa dia sebut lagu tu? Kerana bila sebut nama Ibrahim An-Nakhai, keseluruhan mazhab hormat pandangan dia. Seolah-olah Nawawi cenderung pada pandangan dia. Namun Nawawi kata walaupun demikian, benda ni tetap ada khilaf di kalangan fuqaha. Umar bin Al-Khattab salat maghrib di Mekah. Umar Al-Khattab salat maghrib di Mekah. Annahu qara'a fi salatil maghribi bi Makkah wat-tin waz-zaitun wa turi sinin. Summa rafa'a sawtahu wa qala hadzal baladil amin. Dari Umar Al-Khattab di saat solat maghrib di Mekah pernah membaca
wattini wazaitun wa turi sinin. Kemudian Umar mengeraskan bacaannya, suaranya membaca wahadzal baladil amin, seolah-olah Umar kata negeri ini, sedangkan dia duduk semayang. Macam dia nak tunjuk negeri ini negeri yang amin. Al-Imam Nawawi seolah-olah memberi isyarat pada riwayat ini, Umar Al-Khattab macam pernah buat benda ni. Maknanya dia menggunakan ayat Quran dalam bentuk kalam, bercakap. Dia nak habaq kepada jemaah yang ramai tu, wahaza, ni negeri ni baladil amin. Wah, daripada watin dia baca elok, dia baca satu nafas, satu nada. Bila sampai wahazal baladil amin, dia angkat nafas, seolah-olah macam dia macam nak bagi tahu pada semua orang, Mekah ni adalah bumi yang aman. Jadi Imam Nawawi lepas dia letak perkataan Ibrahim An-Nakhai, dia bawa riwayat ini. Namun ikhwan, kalau kita telusuri dari segi kekuatan sanad yang menyatakan apa yang Umar Al-Khattab buat begini, maka kita tidak menjumpa kekuatan dia. Kekuatan itu tidak ada. Cerita ni ada, tetapi kekuatan nak dikatakan dia mauquf kepada Umar, dia kekal dengan riwayat yang dhaif. Tetapi riwayat ini disebut juga oleh Imam Qurtubi dalam tafsir dia, dan disebut juga oleh As-Suyuti. Baik. Kemudian wa an Hukaim bin Sa'd anna rajulan minal muhakkamati ata Aliyan radhiyallahu anhu wa huwa fi salati subhi faqala la in ashraqta la yahbatanna 'amaluka fa ajaba Aliyun wa huwa fi salah fasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Diriwayatkan daripada Hukaim bin Sa'ad bahawa seseorang daripada mahkamah, bukan mahkamah, muhakkamah, al-muhakkamah. Kalau mahkamah sudah jadi court, muhakkamah, pernah mendatangi Ali ketika dia sedang mengerjakan solat subuh. Muhakkamah ni siapa dia? Al-muhakkamah, golongan yang tak suka Ali. Dia menunjuk pemberontakan kepada keputusan Ali, maka mereka dipanggil golongan al-muhakkamah. Dia tak suka. Jadi masa tu dia mai Ali duduk sembahyang subuh. Jadi seolah-olah dia mai pada Sayyidina Ali tu, dia memang dia terus baca ayat ni, ayat 69 surah Az-Zumar. La in asyraqta la yahbatanna 'amaluka. Jika engkau mempersekutukan Allah, nescaya akan terhapuslah amalmu. Dia pun tak suka dengan keputusan Ali yang tidak mengambil tindakan berperang mencari. Pada mereka lah Ali tak mencari siapa dia pembunuh Osman, macam Ali tidak ada ketegasan. Dia tak suka. Jadi masa Ali duduk sembahyang tu, dia mai kata ni seorang ahadun rajulan minal muhakkamah ni, dia mai Ali duduk sembahyang, dia kata lagu tu. Seolah-olah dia nak kata, kita ni kalau sembahyang banyak ke apa banyak pun, tapi kalau kita terlibat dengan larangan Tuhan, maka macam sia-sia ibadat kita. Dia macam nak sound Sayyidina Ali lagu tu. Dia macam nak sound. Sayyidina Ali pun kena sound. Takkan Halim tak kena sound? Ali pun kena sound. Alamak. Memang garu telinga. Dalam riwayat ni sebut apa dia? Sayyidina Ali tengah sembahyang. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun menjawab sedang beliau dalam keadaan solat. Sayyidina Ali jawab. Dia jawab dengan satu ayat daripada surah Rum ayat 60. Sayyidina Ali jawab, fasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhiffannaka alladhina la yuqinun. Sayyidina Ali baca ayat ni, jawab, maksudnya sabarlah.
Allah kata dalam ayat itu, sabarlah, sungguh kata Allah, janji Allah itu adalah benar. Dan sekali-kali Allah kata, janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu. Janganlah orang-orang yang tak percaya dengan ayat Allah Ta'ala itu kau layan mereka sampai perkataan mereka buat kau jadi gelisah. Jangan layan. Jadi Sayyidina Ali balas ayat tu. Jadi seolah-olah Sayyidina Ali, seolah-olah Imam Nawawi nak bawa gambaran Sayyidina Ali dalam sembahyang, kawan tu luar sembahyang, kawan tu cakap, Sayyidina Ali seolah-olah membalas. Jadi macam ada kalam. Ayat Quran dibaca, tapi yuridu biha al-kalam. Maksudnya adalah bercakap. Seolah-olah Imam Nawawi nak kata macam, bolehlah, benda ni tidaklah dilarang keras. Tetapi ini, bila ini juga disebut di dalam riwayat Imam Baihaqi, juga ada di dalam Imam Syafi'i. Namun dari segi sanad dia sanad yang tidak sahih juga. Dari segi sanad tidak dapat dipegang kejadian itu berlaku. Sayyidina Ali membalas demikian. Mungkin kebetulan Sayyidina Ali membaca ayat itu, tapi untuk bawa dalil menyatakan itu satu jenis macam dalam solat dia dengar. Mungkinlah kan. Jadi dari segi sanad itu dia tidak kuat. Segi sanad tidak kuat untuk dikatakan Sayyidina Ali buat demikian. Tapi Al-Imam Nawawi masukkan hal ini di dalam At-Tibyan. Qala ashabuna wa idza sta'dhana insanun 'ala al-musalliya faqala al-musalliya udkhuluha bisalamin aminin. Para ulama berkata, jika seseorang meminta izin masuk kepada orang yang sedang salat, kawan ni duk salat, ada orang mai kat pintu rumah kan nak masuk, maka hendaklah orang yang sedang salat tersebut menjawab dengan membaca ayat 46 dalam surah Hijr, udkhuluha bisalamin aminin. Nawawi kata boleh jawab. Sebab apa? Sebab dia sandak pada cerita-cerita doa ada ni. Sebab ayat tu persila masuk. Ayat tu dalam konteks lain, tapi dia punya lafaz dia udkhuluha, mailah masuk. Masuklah dengan salam aminin, masuklah dengan selamat. Hang dah bagi salam cantiklah, masuk ah. Imam Nawawi kata boleh. Tapi dia kata, fa in arada at-tilawah aw at-tilawah wal i'lam lam tabtul salatuhu wa in arada al-i'lam wa lam tahdhurhu niyyatun batalat salatuhu. Ini kata Nawawi. Jika dia maksudkan dengan bacaan itu sebagai tilawah, dia baca Quran, walaupun satu ayat, tapi dia baca Quran, ataupun tilawah dan menjawab, maka solatnya tidak batal, kerana telah ada niat membaca Quran. Niat nak jawab tu mai kemudian, tapi yang penting dia nak baca Quran, kebetulan ayat tu. Tapi jika dia bermaksud jawab, dia pakai ayat tu nak jawab, kawan tu cakap tanpa niat tilawah, tanpa niat membaca Quran, dia nak baca surah lain, cuma dah kawan tu bagi salam, dia jawab, kemudian kawan tu faham, kawan tu masuk, dia tak ada niat nak baca Quran, sekali dia baca surah lain. Kalau begitu Nawawi kata batal solat dia, sebab dia dikira bercakap dalam solat, itu membatalkan solat. Tapi kalau dia niat membaca walaupun satu ayat dia baca, maka tak batal solat dia. Kalau kita baca, tengah baca satu surah kan, kita buat duha, atau ada duduk untuk memberi salam, untuk kita ada niat, tak habis dalam tengah-tengah duha kita masuk ini boleh. Kita masuk ni. Pasal itu Nawawi kata tadi, niat kita tilawah dan menjawab. Oh, niat pasal nak jawab. Kalau niat batal sembahyang. Pasal kita dah heret surah lain mai, kita bonceng tengah-tengah. Kena derah suara. Kalau pelan dia tak apa. Macam niat tu kita tengah, memang dia bagi salam. Kita bawa ayat ni memang dia buat dia.
Ada kita. Kalau niat ni benda susah lah sikit kan. Tapi kalau niat dia nak jawab, batal sembahyang dia. Tapi kalau niat dia memang dia nak baca ayat tu, dia nak tilawah, cuma dia permasuk dah boleh jawab kebetulan. Maka bila ada niat bacaan, niat lain boleh menumpang. Tapi bila tidak ada niat bacaan, maka dia jadi kalam. Maka kalam tak boleh, kalam batal sembahyang. Tapi dalam konteks negara kita tak payah kot. Dalam konteks kita nampaknya perkataan Ibrahim Nakhai lagi jelas. Ibrahim Nakhai tak suka lagu ni semua. Pasal apa? Buat benda yang syubhat. Kan lepas tu kita duk bersaing dengan niat kita. Dan kebetulan riwayat-riwayat yang kata boleh ni kesemuanya adalah dhaif. Tak ada yang sahih. Tapi tetaplah kita menghormati, kerana Nawawi daripada awal dia kata di sini ada khilaf. Jadi macam pakcik dia kata dia baca wadduha, sedangkan ayat ni duk ada dalam surah Hijr dan ayat tu ayat tengah. Wa wajadaka dhallam fahada, berhenti Ustaz, udkhuluha bisalamin aminikan. Ni dia nak niat apa? Dah niat tilawah. Dia nak tilawah dalam hati dia. Lepas ayat ni 46 mesti ada ayat 47. Hukum kita balik pada hukum solat. Kita kacalah dalam kita ambil surahnya ada 45 ayat yang pendek-pendek kan. Wailul likulli humazatil lumazah. Lepas tu ada sambungan tak? Ada. Apa dia? Alladhi jama'a ma law wa'ad dadah. Dia berapa ayat? 5. 4 atau 5 ayat. Baik. Satu orang sembahyang, fuqaha kita, satu orang sembahyang, waladhdallin amin, wailul likulli humazatil lumazah, Allahu akbar. Dia tu satu ayat dia baca. Hukum ini tidak haram tetapi makruh. Sebab apa? Sebab cerita tak habis. Cerita tak habis. Cerita tu tergantung. Dan ayat tu pula bukan ayat panjang. Dia ayat pendek. Macam ni kawan ni, tengah-tengah baca surah lain, udkhuluha bisalamin. Lepas tu dia pindah surah lain. Dia telah buat banyak kecelaruan dari segi adab membaca Quran. Tapi nak kata sembahyang dia batal kata Nawawi, tak boleh juga. Sebab bergantung kepada niat dia. Jadi inilah satu benda yang agak rumit lah bila orang buat, kita nak kata. Tapi bila dia baca ayat lain, dia pergi sambung dengan ayat lain, perbuatan itu sudah tidak bagus. Maka yang benarnya ialah elakkanlah daripada demikian. Jadi kalau ada orang buat, kita taklah kata batal secara mutlak sembahyang dia. Boleh Mamang? Boleh Udin? Pak Amir? Kalau kita ambil pendapat Ibrahim Nakhai ni lagi jelas, lagi mudah. Lagi jelas, lagi mudah. Tak jadi masalah. Tak ada masalah. Kita tak gaduh. Kita tak gaduh. Cuma kalau ada orang buat, kita nak hukum dia itu, kita kena fikir panjang. Betul? Kita tak boleh kata betul tu kan? Kita kena tanya dia. Masa hang kata hang sambung ayat lain tu, hang niat apa? Dia kata aku niat jawab lah. Maka kita kata hang kena sembahyang lain. Sebab itu dah dikira bercakap. Lepas tu dia kata tak aku tak kira satu je. Jawapan tak boleh ubah, kira satu hampir sembahyang lain. Kalau dia kata aku pun tak tahu niat apa, lagilah tak sah sembahyang dia. Maka jadi benda, takut dia jadi kalam ajnabi. Apa makna kalam ajnabi? Kalam yang tak ada kena mengena dengan sembahyang, dibawa masuk tengah sembahyang. Clear nah? Baik. Boleh sambung ke? Guru, tuan guru tak main lagi? Boleh. Kalau dalam luar solat tidaklah dibincang sangat. Dalam luar solat kita tak ada lah hukum. Cuma dia jangan istihza lah. Jangan mempermain-mainkan kalam Allah. Ada orang Syekh Utsaimin cerita. Syekh Utsaimin cerita ada kejadian zaman dulu lah, satu wali perempuan. Dia 40 tahun dia tak bercakap dengan orang. 40 tahun dia tak bercakap dengan orang. Maka bila dia nak bercakap,
dia tak mau cakap dia jadi lara, dan dia tak mau Allah marah dia silap cakap, maka dia akan jawab orang cakap pada dia ni menggunakan Quran. Dia akan buat lagu tu. Syekh Utsaimin cerita. Kalau orang tanya nama pun, dia akan ambil dalam Quran untuk jawab. Nama anak dia orang tanya kan, dia akan baca ayat tentang Allah susun nama Nabi Ismail, Ishaq, Ilyas, dia akan jawab. Sampai kepada nama yang anak dia tu dia berhenti. 40 tahun dia buat kerja ni. Dia guna Quran sebagai bercakap, komunikasi. Kata Syekh Utsaimin, dia nak jaga diri dia daripada tak mau cakap benda lara. Kata Syekh Utsaimin, akhirnya dia buat selara-lara benda, iaitu dia meletakkan Quran di tempat kalam, bercakap. Sedangkan itu bukan bahasa percakapan, dia adalah kalamullah. Quran tak main sekerat-sekerat. Baca ayat tu. Macam orang bagi Assalamualaikum, boleh masuk ke tak? Dia baca ayat tu. Quran turun bukan untuk jadikan itu pesila orang masuk. Ya, cerita tak habis ni pasal syurga no. Maka dia telah mengheret. Itulah yang kata Ibrahim An-Nakhai, kata apa dia? Yata'awwal al-Quran bi syai'in, dia telah mentakwilkan Quran, memberi makna lain pada Quran. Macam mana? Ya'ridu min amri dunya, untuk dia lencongkan Quran kepada makna dunia, bukan makna Quran diturunkan. Maka Ibrahim bin Nakhai kata ini akhlak yang ini tak bagus, hindarilah. Kalau dia buat luar salat, jangan sampai istihza lah, tak ada lah batal sembahyang apa kan, tapi jangan sampai peringkat macam Syekh Utsaimin cerita tu lah. Kononnya nak jawab dengan Quran kan, tetapi dia telah buat selara-lara benda. Dia kata Umar ada buat, Umar buat dalam sembahyang lagi, Sayyidina Ali pun buat dalam sembahyang. Apa jawapan kita, Ustaz Samsul? Hadis itu tak? Lembut lah itu tak. Boleh memang? Baik. Kemudian Al-Imam Nawawi membuka satu bab kecil. Dia kata faslun, iza kana yaqra'u mashiyan famarra ala qaumin yustahabbu an yaqta'a al-qira'ata wa yusallima alaihim thumma yarji'a ila al-qira'ati walau a'ada at-ta'awudha kana hasanan walau kana yaqra'u jalisan famarra alaihi ghairuhu. Imam Nawawi buka satu tajuk kecil. Dia kata iaitu ketika membaca Al-Quran sambil berjalan. Ada orang baca Quran sambil berjalan kan? Sambil dia berjalan, dia baca Quran. Ketika dia membaca Al-Quran sambil berjalan, lalu melewati satu kaum, hendaklah ia memberhentikan bacaannya dan mengucapkan salam kepada mereka, lalu meneruskan bacaannya. Jika dia mengulangi ta'awuz ketika hendak meneruskan bacaannya, maka itu baik. Jika dia membacanya sambil duduk, lalu ada yang melewatinya, Imam Abu Hasan Al-Wahidi menyatakan yang paling utama, orang yang melewatinya tidak perlu memberi salam padanya kerana ia sedang sibuk dengan Al-Quran. Jika ia memberi salam kepada orang yang membaca Al-Quran, maka cukup baginya menjawab dengan isyarat. Jika ia ingin menjawabnya dengan ucapan, ia bisa menjawabnya, kemudian memulai lagi dengan ta'awuz dan melanjutkan bacaannya. Ini Imam Nawawi buka sedikit bincang. Kita berjalan, kita baca Quran, sambil duduk berjalan, duduk baca, kita jumpa orang, maka kita boleh hentikan bacaan kita bagi salam. Lepas tu kita a'udzubillah balik, sambunglah bacaan kita. Tapi kalau kita duduk-duduk, orang lalu, orang tengok kita, maka orang tu tak perlu ganggu bacaan, kan? Bacaan kita. Sebab Nabi sebut orang yang berdiri
Orang yang berjalan bagi salam pada orang yang duduk. Kita bagilah salam, itu sunnah dia. Tapi kalau kita tengah duduk sibuk dengan baca Quran, orang yang bagi salam, di sini Imam Nawawi kata, ada ulama kata boleh jawab, dan boleh jawab dengan isyarat. Tunjuk jari telunjuk kat dia, bagi dia faham. Itu dikira menjawab. Seperti dalam riwayat kan, kita solat, orang bagi salam kan, kita angkat, kata kita duduk solat, dan itu faham sebagai satu jawapan. Kita tak perlu kata waalaikumsalam. Dan kemudian dia boleh sambung bacaan. Nawawi kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia kata wa hadha alladhi qalahu dha'ifun wa zahiru wujubul ar-raddi bil lafzi. Nawawi kata nampaknya perkataan yang kata bila orang bagi salam pada kita sibuk baca Quran, kita boleh jawab dengan isyarat. Nawawi kata rasanya, dia kata pandangan ini lemah. Yang benar wajib menjawabnya dengan ucapan, kerana kita luar salat, kata Nawawi. Sebab kita tahu menjawab salam itu dia menjadi fardu kifayah untuk jawab. Clear. Para ulama mazhab Syafi'i menyatakan, jika khatib sedang berkhutbah Jumaat, kemudian idza sallama ad-dakhilu yawm al-jum'ati fi hali al-khutbati, khatib baca khutbah lalu seseorang datang dan mengucap salam, kami berpendapat bahawa diam mendengarkan saat khatib sedang berkhutbah hukumnya sunat. Maka menurut pendapat yang paling sahih dari dua pendapat adalah wajib menjawabnya. Mereka berpendapat ini berkaitan menjawab salam ketika khutbah, yang kewajipan mendengarkannya dan keharaman berbicara pada saat itu masih diperselisihkan. Sedangkan menjawab salam ketika membaca Al-Quran, yang berdasarkan ijma' tidak haram berbicara, maka lebih utama dikatakan menjawab salam kala itu hukumnya wajib, sebagaimana secara umum menjawab salam hukumnya wajib. Ulama mazhab Syafi'i, mereka khilaf. Dalam hadis Nabi kata, bila orang khatib baca khutbah, kita kena diam. Okay? Kita pergi suruh dia diam pun satu salah kat kita. Pasal khatib sedang baca khutbah. Al-amru bil ma'ruf, kita yang ahli jemaat ni, kita nak buat amal ma'ruf ketika khatib bercakap pun tak boleh. Tapi sekarang ni soalan timbul, kawan ni bagi salam, dia bukan bercakap, dia bagi salam. Salam tu kita nak masuk dalam percakapan ke, ataupun dalam apa? Assalamualaikum. Baik, ulama kita kata 40 orang based on mazhab Syafi'i, 39 orang termasuk kawan yang baca khutbah tu 40 lah. Tolak dia 39 ni yang menjadi syarat sah Jumaat ni. Pertama, mereka tak boleh pekak. Mereka tak boleh pekak. Pekak, dia termasuk orang yang wajib Jumaat, tapi dia bukan ahli Jumaat. Dia tak boleh pekak. Tapi kalau pekak jenis duit shilling jatuh tak dengar, duit not jatuh dengar, pekak tu masuk. Yang tu pekak masuk. Pekak lagu tu tak apa. Yang ni pekak betul punya. Sebab apa? Sebab nanti benda yang menjadi kewajipan pada mereka, yang kata mereka tak boleh tidur, mereka tak boleh cakap, 39 ni ulama kita kata, iaitu mereka kena dengar dengan jelas apabila khatib membaca rukun khutbah, bukan lu isyarah. Rukun itu 39 kena dengar yang Arab. Itu tak boleh dia nak ansit kepada orang. Khatib tengah kata alhamdulillah, ada satu kawan duk sembang, dia pergi kata ansit, tak boleh. Dia tak boleh layan dia, tak boleh layan. Dan dia pun tak boleh pukul, berdebam. Kalau dia tampak badan kawan tu menyebabkan bunyi,
menyebabkan jemaah lain beralih kepada dia dan tak memberi tumpuan pada kalam itu. Bila kita kata, hang dengar tak khatib puji Allah? 30 dengar, 9 orang tak dengar. Maka kawan ni punya pasal. Maka kawan ni telah dihukum buat benda lara. Jemaah dia rosak. Maka 39 itu kena dengar apa? Alhamdulillah. Lagi? Selawat. Ittaqullah. Tilawatul Quran, baca ayat Quran dan berdoa. 3 ni kena ada dalam 2 khutbah. Alhamdulillah, selawat, ittaqullah, kena ada dalam 2 khutbah. Baca Quran boleh pilih nak baca khutbah pertama, boleh khutbah kedua, dia mesti ada dalam salah satu. Dan selawat pun dalam salah satu, tapi afdal dalam khutbah yang kedua. Ini mazhab Asy-Syafi'i. Tapi ada juga ulama lain kata kelima-lima ni mesti ada dalam 2 khutbah. Bila kita himpun 2 khutbah tu, 5 tu ada, maka masih boleh kira lagi. Koklah khutbah pertama dia terlepas cakap Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad, amma ba'du, dia terlupa kata ittaqullah. Tapi nanti bila kita tengok dalam khutbah kedua, dia ada. Maka bila kita himpun 2 khutbah, 5 tu ada, maka jemaah dia tu masih boleh dihukum sah. Tetapi yang sayugianya ialah dalam 2 khutbah dia wujud secara berasingan. Itu yang paling afdal. Jadi yang 5 ni, 39 orang tu kena dengar. Had duk syarah tu sunat. Jangan cakap dengan siapa-siapa. Tiba-tiba kawan ni bagi salam. Bila kawan ni bagi salam, time khatib dia kata Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad, kita boleh tak jawab salam dari time tu? Kita tunda jawab. Tunda apa? Tunda bila habis rukun tu. Bila khatib pun start kata, di antara adab baca khutbahnya ialah jangan menghandphone, jangan tidur dengan sengaja. Baru ni saya dengar khatib bagi tahu lagi satu. Mungkin saya tak, tapi saya baru dengar khatib kata apa? Jangan tabung lalu. Jangan edarkan tabung. Tapi hak jenis pokok badak ni duk edar juga. Orang Mesir lah yang buat benda tu kan. Jadi bila khatib start bercakap Melayu, masa tu kita boleh jawab salam kawan tu. Sebab apa kita kena jawab? Sebab celah kita tahu hakul muslim alal muslim kan. Bila dia bagi salam kita kena jawab. Maka semua ulama kata itu adalah fardu kifayah. Bukan sampai satu masjid kena jawab, orang yang paling dekat dengan dia kena jawab. Seorang pun cukup dah. Kalau khatib dengar, elok dia jawab. Kita diam. Cuma khatib katalah sepatah Waalaikumsalam. Ni kali main awal baca mengaji sikit, jangan duk mesrabu tak tentu halah. Kena katalah sikit. Bukan time to time nak bagi salam, duduk diam-diam sudah. Tengok Presiden boleh ke sikit? Guru kita datang lah. Apa dah? Ambuh Presiden. Sejak berumur ni. Ni khutbah. Tak apalah, satgi dia main lain kot. Adapun mengenai bersin pada saat membaca Al-Quran. Ini apa? Tengok ini dia bagi salam. Sedangkan fardu kifayah kan. Bermakna kita jawablah. Kalau kita nak buat lagu mana, dia bagi salam. Dia mai-mai khatib duk cakap Melayu lah, khatib duk syarah. Dia semayang 2 rakaat tahiyat, dia duduk sebelah kita, dia bagi salam belah kanan kiri, dia renyah kita, Assalamualaikum. Kita nak buat macam mana? Kita jawab pelan-pelan, Waalaikumsalam, habis baik. Itu pun kerana dia bagi, kita jawab. Tapi kalau kita balik pada peradaban dia, sunat ke tak sunat dia bagi, itu di antara tempatnya makruh bagi salam. Itu bukan tempat sunat bagi salam. Kalau salam pun jadi makruh bagi, tapi dah kerana dia bagi kita kena jawab, apatah lagi lepas dia sembahyang sunat 2 rakaat dia salam dengan kita.
Salam ni tak ada bab. Kan pattern orang kita kan. Tapi dia semai sunat 2 rakaat kan, khatib baca khutbah dia nak suar tangan, dia nak salam kan. Salam tak ada bab. Tak ada bab. Bahkan tak disuruh bagi salam pun. Tak ada menjadi agenda lepas salam nak kena bagi salam khatib baca khutbah. Tapi timbullah masalah dia suar tangan. Kalau kita tak balas salam balik, nampak kita ni macam ranggi tak ada? Ranggi tu macam sirup. Tapi perbuatan dia itu, suar tangan, itu termasuk dalam perbuatan lara. Dia tak ada manfaat. Bagi salam pun tak disunat. Assalamualaikum pun tak sunat. Bahkan itu pahala besar. Suar tangan tak ada pun dijanjikan dengan pahala besar time tu. Kita musafahah salam ni masa lain, tempat dia lain, pahala besar, bukan di situ. Di situ Nabi suruh kita diam, dengar khutbah, tak usah buat benda lain. Apatah lagi tabung tu duk mai. Tak apalah tabung apa man, pengalaman saya baca khutbah di sebelah selatan, dia pun bukan tabung Pak Cik Din. Oh, budak. Saya duk baca khutbah, budak tu duk. Saya main satu masjid sebelah kita ni, tak mau cakap lah apa man. Budak buat benda yang sama. Murid-murid mamak ramai ni, dia buat budak yang sama. Budak tu. Jadi orang bubuh RM1 dalam tabung, RM1 dalam poket budak tu. Budak syok lah budak tu. Khatib duduk baca khutbah. Ini benda-benda yang sangat lara, tak bagus. Baik, saya habiskan ini. Adapun mengenai bersin pada saat membaca Al-Quran, hendaklah dia mengucap Alhamdulillah. Kemudian pula jika sedang salat, dia baca bersin, luar daripada salat, dia boleh baca Alhamdulillah, lepas tu dia sambung. Tapi kalau dia salat, jika ada orang lain bersin lalu mengucap Alhamdulillah sementara dia membaca Al-Quran di luar salat, hendaklah dia mendoakan orang tu. Dia boleh doa orang tu. Luar daripada salat, dia boleh doa orang tu. Kawan tu kata Alhamdulillah, maka dia doalah kepada orang tu dengan bacaan Yarhamukallah, Yarhamukallah. Dia kata tak sekala dia mendengar suara azan, hendaklah dia menghentikan bacaannya lalu menjawab lafaz-lafaz azan dan iqamah seraya berurutan, kemudian kembali meneruskan bacaannya. Ini pendapat yang disepakati oleh para ulama. Kita baca Quran, orang azan, kita pasti ada sunnah jawab. Ada sunnah jawab. Dan jika saat membaca Quran ia ditanya sesuatu dan memungkinkan baginya menjawab dengan isyarat yang bisa dipaham, serta tahu itu tidak akan melukai hati penanya serta tidak akan mengakibatkan buruk pada hubungan persahabatan dengannya, maka menjawab dengan isyarat lebih utama baginya dan tidak perlu menghentikan bacaannya, walaupun juga dibolehkan untuk menghentikannya. So kita tengah baca Quran luar salat, orang nak cakap, kalau boleh jawab pakai isyarat, jawab. Jangan dia bagi salam. Dia bagi salam, kita wajib menjawab, kita berhenti. Itu Imam Nawawi kata demikian. Lepas tu dia buka satu bab berkenaan tidak mengapa berdiri untuk menghormati seseorang yang memiliki keutamaan. Bab ni tak ada kena-mengena dengan tajuk Quran, tapi dia punya hubungan jauh sikit, iaitu satu orang ada kelebihan Quran. So dia mai, kita bangkit berdiri sambut dia, boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh kita bangkit berdiri meraihkan orang yang ada kelebihan? Nawawi nak buka tajuk itu. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillah.